Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan berkongsikan berkaitan dengan satu tokoh pemikir ekonomi Islam pada abad yang ke-18 dan 19. Sebelum itu, baiklah saya menerangkan sedikit berkaitan dengan ekonomi Islam ini. Bidang ilmu ekonomi Islam ini telah pun wujud pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin dan berkembang dari semasa ke semasa sehinggalah kepada hari ini. Bidang ilmu pemikiran ekonomi ini ataupun bidang ilmu ekonomi Islam ini adalah satu bidang ilmu yang fleksibel kerana dia kita terus kepada perkongsian saya pada hari ini, iaitu tokoh pemikiran ekonomi yang ingin saya berkongsi, iaitu Syekh Daud Al-Fattani. Nama penduduk beliau adalah Syekh Wan Daud bin Syekh Wan Abdullah bin Syekh Wan Idris. Dilahirkan di kampung Kerisik, Thailand pada 1718 Masihi. Beliau sangat dikenali dengan nama Tok Syekh Daud Fattani dan wafat pada tahun 1847 di Taif. Latar belakang pendidikan beliau adalah mendapat pendidikan awal daripada bapanya dan datuknya sendiri. Dididik dengan ilmu agama yang cukup, menyebabkan beliau menjadi seorang yang berakhlak mulia. Sebelum menyambung pelajaran di luar negara, beliau mendapat pendidikan formal di pondok-pondok sekitar tempat kediamannya. Seterusnya menyambung pelajaran di Aceh dan seterusnya menyambung pelajaran di Mekah dan Madinah. Dikatakan beliau mendapat pendidikan di luar negara, iaitu di Madinah dan Mekah selama 35 tahun, iaitu 30 tahun di Mekah dan 5 tahun di Madinah. Beliau berguru atau menuntut ilmu dengan ulama-ulama yang terkenal di sana, dan dikatakan beliau banyak menghasilkan karya penulisan berkaitan dengan ilmu akidah, tasawuf, fiqh, kesusasteraan dan sebagainya. Antara karya-karya yang beliau tulis sebagai contoh dalam kitab fiqh iaitu kitab Furu' al-Masail yang menceritakan berkaitan dengan bab-bab muamalat, akad-akad. Seterusnya Jam'ul Fawaid berkaitan dengan kelebihan beramal dan berakhlak. Okay. Seterusnya saya akan membincangkan dua karya ataupun penulisan yang membuktikan bahawa Tok Syekh Daud Al-Fattani ini merupakan seorang pemikir ekonomi. Yang pertama, melalui kitab Furu' al-Masair. Seperti yang saya kata tadi, kitab ini berkisahkan berkaitan dengan fiqh, lebih-lebih lagi berkaitan dengan bab muamalat. Melalui kitab ataupun penulisan ini terdapat konsep pemikiran Syekh Daud Al-Fattani yang masih relevan digunakan pakai sehinggalah ke hari ini. Sebagai contoh, yang pertama, konsep keutamaan dalam pengeluaran. Aktiviti-aktiviti ekonomi disusun mengikut cara keutamaan, memperlihatkan aktiviti pertanian sebagai aktiviti ekonomi yang utama, diikuti dengan aktiviti pertukangan kayu atau mengambil upah, kemudian aktiviti perniagaan. Kedua, konsep tanda harga barangan. Barang jualan adalah harus diletakkan atau dilabelkan harga barangan tersebut, tanda harga. Bahkan sunat hukumnya meletakkan harga yang rendah supaya dapat menarik minat pembeli. Konsep yang ketiga iaitu konsep potongan harga, iaitu potongan harga ataupun orang kata macam promosi, dibincangkan di bawah subtajuk khiyar uyub, serta sesuatu jumlah tertentu yang ditolak daripada harga barangan jualan apabila wujudnya ujub itu. Yang keempat iaitu konsep awam berkaitan jalan raya. Pembinaan anjung, arkad ataupun orang kata beranda ataupun pancuran berhampiran dengan jalan raya adalah dibenarkan selagi mana tidak memudaratkan orang ramai yang lalu lalang sekitarnya. Sekiranya ia memberi mudarat, wajar untuk pihak berkuasa mengambil tindakan ataupun orang kata boleh merobohkannya. Seterusnya, penulisan yang kedua iaitu melalui teks kitab Al-Mubtadi, di mana Tok Syekh Daud Al-Fattani ini dia membawa konsep kemaslahatan dalam kontrak muawadah, iaitu kontrak jual beli.
di mana Tok Syekh Daud Al-Fatani mengatakan bahawa kemaslahatan itu amatlah penting kerana ia membuatkan keadilan ke atas pembeli dan penjual. Di mana adil yang diutarakan oleh Tok Syekh Daud Al-Fatani ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Terdapat beberapa isu ataupun perkara yang diutarakan oleh beliau. Yang pertama, berkaitan dengan barangan jualan. Itu mestilah diserah oleh penjual kepada pembeli. Ia merupakan satu syarat subjek jualan bagi kontrak baik. Sebab apa? Untuk menjaga kemaslahatan pembeli itu. Yang kedua, tarikh dan tempat serahan barangan telah ditempah. Barangan yang telah ditempah itu mestilah dipersetujui dan dinyatakan secara jelas dalam bait as-salam bagi menjaga kemaslahatan pembeli. Yang ketiga, sesuatu perkara ataupun barang yang diberi sewa adalah amanah yang telah diberikan oleh pemilik kepada orang yang menyewa itu ataupun penyewa. Maka segala kerosakan ataupun berlaku suatu perkara yang tidak diingini ke atas manfaat itu, maka menjadi tanggungjawab penyewa untuk menggantikan ataupun membaiki ataupun membaik pulih perkara yang telah rosak itu. Berdasarkan Syekh Daud Al-Fatani, tangan penyewa adalah dianggap sebagai tangan pemegang amanah melalui kontrak ijazah. Maka dapat saya simpulkan di sini bahawa Tok Syekh Daud Al-Fatani merupakan seorang tokoh pemikir ekonomi, di mana bukan sahaja seorang pemikir ekonomi, malah dia seorang alim dalam pelbagai bidang seperti bidang akidah, fiqh, tasawuf dan sebagainya. Pemikiran ekonomi beliau boleh disifatkan sebagai fiqhil ekonomi, iaitu pemahaman pemikir ekonomi yang berlandaskan perbahasan hukum fiqh dalam menangani dan menyelesaikan isu-isu ataupun permasalahan ekonomi yang secara khusus menumpukan kepada sekitar perbahasan mengenai akad-akad muamalah. Sekian, terima kasih, harap bermanfaat. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah dan yang lemah itu datangnya daripada diri saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.